Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar dalam bab iman peganganku. Ni tajuk dia ni. Ustaz garis ni. Ni tajuk dia. Okey. Jadi, kita baca dulu perbualan antara guru dengan anak murid dia ni dulu. Tengok guru dia kata apa? Ustaz Zoom. Okey, guru dia kata, murid-murid, Fir'aun ialah manusia yang tidak beriman dengan Allah. Akhirnya dia mati lemas di Laut Merah. Lepas tu ada budak ni, ada Ahmad kot nama dia. Dia tanya kat cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan iman, cikgu? Lepas tu cikgu dia pun sebut, iman ialah meyakini dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. Okey. Lepas tu ada ni, Fatimah apa tanya ni, apakah pula rukun iman? Cikgu pun jawab di sini. Rukun iman ialah perkara asas kepada iman kita. Umat Islam wajib mempercayainya. Jika tidak beriman dengannya, akidah boleh rosak. Okey. Kita tengok balik maksud iman yang cikgu dia kata. Iman ialah meyakini dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. Okey, kita tengok satu-satu. Meyakini dengan hati. Bagaimana kita nak yakin dengan hati kita bahawasanya kita beriman kepada Allah? Salah satu caranya dengan kita yakin yang Allah tu ada. Kita semua tahu kan, Allah ni dia ada, dia maha besar, dia yang bagi makan kita. Jadi kita yakin dengan hati. Lepas tu menyebut dengan lidah. Bagaimana kita menyebut dengan lidah ni? Salah satunya kita mengucap dua kalimah syahadah. Tu tanda kita beriman kepada Allah lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kita menyebut dengan lidah. Kita menggunakan lidah kita. Jadi yang telah dinamakan sebagai iman. Okey, mula-mula meyakini dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. Bagaimana kita nak membuktikan dengan amalan kita ni? Okey. Kamu semua salat tak? Salat kan? Lepas tu kamu semua puasa tak? Mungkin ada sebahagian dari kamu yang tak mampu berpuasa lagi kan, mungkin sebab tak tahan ke, sebab lapar ke. Tapi ada juga yang dah boleh berpuasa. Kamu kena ingat, yang puasa ni wajib kepada kita semua. Cuma pada peringkat kamu sekarang ni, kamu masih lagi dalam fasa pembelajaran berpuasa. Jadi nanti bila kamu dah besar, kamu wajiblah puasa. Macam tu. Jadi dengan cara kita berpuasa, kita solat, yang itulah dinamakan sebagai kita membuktikan dengan amalan kita. Jadi bila kita gabungkan semua, iman ialah meyakini dengan hati. Okey, kita tahu dalam hati kita bahawasanya Allah tu ada, Allah tu maha mendengar, maha melihat. Okey. Lepas tu menyebut dengan lidah. Yang Ustaz cakap mengucap dua kalimah syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang tu menyebut dengan lidah. Lepas tu membuktikan dengan amalan. Macam yang Ustaz cakap tadi juga. Contohnya, bagaimana amalan yang kita buktikan? Kita solat, kita puasa, kita berbuat baik dekat orang. Jadi yang itulah yang dinamakan sebagai amalan. Okey. Lepas tu cikgu tu cakap lagi, rukun iman ni apa? Cikgu tu pun jawab,
rukun iman ialah perkara asas kepada iman kita. Umat Islam wajib mempercayainya. Jika tidak beriman dengannya, akidah boleh rosak. Okey, siapa tahu akidah ni apa? Akidah ni adalah pegangan kita ni. Kalau macam kita, orang Islam, akidah kita apa? Akidah kita adalah agama Islam lah. Macam tu. Jadi rukun iman ni, dia kata perkara asas. Kalau macam rumah, nak buat rumah, kita kena ada tiang. Begitu juga dengan agama Islam. Dalam agama Islam, perkara asas agama Islam ni adalah rukun iman ni lah. Rukun iman ni adalah asas kepada iman kita. Adalah asas kepada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua ni adalah umat Islam, maka kita semua ni wajib apa? Wajib mempercayai akan rukun-rukun iman ni. Rukun iman ni ada berapa? Okey, kita baca satu-satu nak. Nombor 1. Okey, satu lagi. Nombor 1. Beriman kepada Allah. Okey. Yang tu beriman kepada Allah. Nombor 2 pula. Nombor 2. Nombor 2 beriman kepada para malaikat. Okey, nombor 3 Ustaz tulis tepi ni. Nombor 3. Nombor 3 beriman kepada kitab-kitab. Kitab apa? Sekejap lagi kita akan tunjuk, kita akan sembang lagi jauh. Kemudian yang keempat, nombor 4. Nombor 4, beriman kepada para rasul. Salah satu rasulnya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Satu nombor 5. Nombor 5. Okey, nombor 5 beriman kepada hari kiamat. Dan yang last sekali, yang nombor 6, beriman kepada qada dan qadar. Okey, ini nombor 6. Okey. Jadi macam mana cara kita beriman tu? Sebelum kita pergi lagi jauh, jom kita tengok dulu video ni. Video ni dia ceritalah, bukan cerita, dia nasyid lagu Rukun Iman. Senang sikit kita nak hafalkan. Okey, jom. Okey, kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik, jom bernasyid bersama abang kepentingan rukun iman. Mari menyebut rukun iman yang enam. Beriman dengan Allah juga malaikat, kitab-kitabnya juga para rasulnya, hari kiamat serta qada qadarnya. Rukun iman menjadikan kita menyembah hanya Allah yang Maha Esa, taat perintahnya dan juga rasulnya. Kitab Al-Quran panduan hidup kita, berakhlak mulia contohi Rasulullah, berhati-hati dalam setiap tindakan, redha dan syukur dijadikan amalan, hidup dirahmati dikasihi Tuhan kita. Okey, semua nyanyi. Rukun iman yang beriman dengan Allah juga malaikat, kitab-kitabnya juga para rasulnya, hari kiamat serta qada qadarnya. Kitab-kitabnya juga para rasulnya, hari kiamat serta qada qadarnya. Okey, semua dah tengokkan video tadi? Okey, lah ni masa untuk Ustaz terangkan sikit kat kamu macam mana kita beriman kepada Allah ni. Alright, kita pergi dulu nombor 1 ni, ni. Beriman kepada Allah. Bagaimana kita nak beriman kepada Allah? Cara kita beriman kepada Allah ni salah satunya dengan kita melaksanakan segala apa yang Allah suruh dan kita tinggal segala yang Allah larang. Okey.
apa contoh yang Allah suruh kita buat. Allah suruh kita buat baik dekat mak ayah. Allah suruh kita salat. Allah suruh kita jangan duk ejek-ejek kawan. Allah suruh kita jaga mulut. Allah suruh kita berakhlak dengan akhlak mulia. Kita buat semua tu, maka itu adalah salah satu contoh kita beriman kepada Allah. Lepas tu yang nombor 2 pula, beriman kepada para malaikat. Bagaimana kita beriman kepada para malaikat ni? Sebelum tu, siapa tahu malaikat ada berapa? Malaikat ada banyak. Cuma yang wajib kita percaya, yang wajib kita tahu adalah 10 orang malaikat. Sebelum kita pergi dekat video malaikat tu, Ustaz nak cerita sikit pasal malaikat ni. Malaikat ni adalah makhluk yang Allah cipta khas di dunia ini, yang mereka ni sentiasa taat akan perintah Allah. Jadi tugas mereka taat perintah Allah lah. Apa perintah yang malaikat perlu buat? Lah ni, jom kita pergi tengok video tu. Ini kita nyanyi sama-sama lagu 10 malaikat. Mari malaikat dicipta Allah daripada cahaya, ianya juga beriman kedua. Mari bersama kita namanya Jibril, Mikail, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Kat sini dia akan habaq tugas-tugas dia. Tugas-tugas malaikat tu apa dia? Kita tengok. Malaikat Jibril tugas dia menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail pula tugas dia Allah suruh dia memberikan rezeki. Bagi rezeki kepada siapa? Kepada kita lah, sebagai manusia. Malaikat dicipta Allah daripada cahaya, ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya Malaikat Ridwan. Ini Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ni adalah malaikat yang dia jaga pintu syurga. Manakala malaikat Malik pula, dia adalah penjaga pintu neraka. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Ini malaikat Munkar pula. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir, tugas mereka akan menyoal dalam kubur. Raqib, Atid, malaikat Raqib ni tugas dia catat kebaikan. Malaikat Atid ditugaskan untuk mencatat amalan keburukan. Malaikat dicipta Allah daripada cahaya, ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita namanya Israel pula mencabut nyawa. Malaikat Israel ni Allah tugaskan dia untuk cabut nyawa manusia. Dan yang last sekali malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni tugas dia untuk meniup sangkakala. Sangkakala ni apa? Adalah tiupan untuk mematikan semua orang nanti bila hari kiamat nanti. Munkar, Nakir, Raqib, Israfil, semuanya 10 malaikat kita
Israfil semuanya sebut malaikat kita namanya sambil menyanyi. Okey, kita tengok dah tadi nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi kita percaya kepada malaikat-malaikat tu, maka sempurnalah beriman kepada para malaikat. Okey, sekarang kita pergi nombor 3 pula yang ni. Yang ni. Nombor 3 adalah beriman kepada kitab-kitab. Okey, yang ni Ustaz nak cakap sikit. Dalam agama Islam kita ada 4 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi kita. Nabi kita ni bukannya Nabi Muhammad SAW seorang je. Nabi kita ni start pada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW. Dan kamu kena ingat bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang last sekali oleh semua Nabi. Nabi Muhammad adalah yang paling akhir. Okay. Kitab-kitab ni pula dalam agama Islam ada 4 kitab. Mula-mula kitab Taurat. Dan yang kedua kitab Injil. Yang ketiga kitab Zabur. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim yang kita duk baca lah ni lah. Kita wajib beriman kepada 4 kitab ni. Tetapi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab asal dia diturunkan kepada Nabi dulu dah tak ada dah zaman lah ni. Sebab apa? Sebab orang-orang kafir dulu mereka dah ubah dah isi kandungan kitab-kitab tersebut. Yang ni kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur tu. Jadi yang terselamat dan akan selamat sehingga ke hari kiamat adalah kitab Al-Quran sahaja. Okey. Jadi dengan kita percaya kepada 4 kitab tu, maka sempurnalah iman kita kepada kitab-kitab. Okey. Dan yang keempat, rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Okey, siapa tahu rasul ni ada berapa? Rasul ni dia macam malaikat juga, bukan macam malaikat. Bilangan dia tu. Rasul bilangan dia banyak, tapi yang wajib kita percaya, yang wajib kita ketahui adalah 25 sahaja. Macam malaikat tadi, bilangan malaikat sangatlah banyak. Yang wajib kita percaya apa? 10. Begitu juga dengan Rasul. Rasul ada banyak. Kita wajib percaya, wajib tahu hanyalah 25. Okay, jom kita pergi tengok video yang disebut pasal Nabi, pasal Rasul ni. Jom. Okay, jom. Mari kita nyanyi sama-sama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Kita menyanyi sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal-akhir, Fatimul Anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, qalbi rasulika ya Allah, terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasul ya Allah.
jom ini sekali lagi. Adam, Idris, Lut, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Al-Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal-Khalil, Anbiya, Muhammad al-Mustafa. Okey. Okey. Bahagian beriman kepada para rasul siap dah. Macam mana kita beriman dengan adanya rasul-rasul ni? Rasul daripada siapa? Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang last sekali dalam agama Islam ni. Tak ada dah Nabi lepas pada tu. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia ni Nabi, dia tu Nabi, dia tu Rasul, dia ni Rasul, maka semua tu adalah palsu dan sangat-sangat salah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni adalah pengakhir Rasul dan pengakhir Nabi. Tak ada dah lepas pada tu. Dan rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Macam mana kita beriman kepada hari kiamat ni? Okey, kita kena ingat bahawasanya setiap orang yang meninggal, yang sudah mati, contohnya nenek kita ke, tuan kita ke, saudara mara kita ke yang dah mati, yang dah meninggal, kita tanam dalam kubur, kita kena tahu bahawasanya dia bukannya duduk dalam kubur tu, duduk dalam tanah tu selama-lamanya. Tapi nanti akan ada hari kiamat selepas pada malaikat, siapa tadi? Malaikat Israfil. Lepas pada dia tiup sangkakala untuk bangun balik semua, maka itulah yang dinamakan sebagai hari kiamat. Semua orang akan bangun balik daripada kubur mereka dan akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah beriman kepada hari kiamat. Dan yang last sekali, nombor 6, rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana kita beriman kepada qada dan qadar ini? Qada dan qadar adalah ketentuan ataupun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Contohnya, satu hari kamu jalan, lepas tu tiba-tiba terjatuh. Lepas tu lutut berdarah. Sakit tak? Sakit kat sikit kan? Nah, abang sini terjatuh tu. Bukan kamu saja-saja jatuh. Tapi Allah telah takdirkan, Allah telah tentukan bahawasanya kamu akan terjatuh pada masa sekian. Jadi kamu kena, orang kata apa? Kamu kena beriman kepada qada dan qadar lah. Bahawasanya ketentuan Allah tu ada. Cuma bagaimana kita kalau kita jalan tak mau jatuh, kita kenalah hati-hati, jalan slow-slow, tak payah berlari, tak jatuh lah. Macam tu, kita beriman kepada qada dan qadar ni bermaksud kita percaya dengan semua ketetapan dan ketentuan yang Allah tetapkan kepada diri kita ni. Macam tu. Jadi kelas kita pun dah nak habis dah. Sebelum Ustaz akhiri kelas kita, jom kita buat satu latihan dulu dalam buku aktiviti. Okey. Kamu semua boleh buka buku aktiviti yang warna pink tu, muka surat 91. Latihan ini senang je ni. Okey. Buka dah semua? Rukun iman. Okey, erti rukun iman. Kita baca satu-satu. Rukun iman ialah perkara, perkara apa? Perkara wajib ke? Perkara asas ke? Perkara akidah ke? Ke perkara beriman? Kita tunggu jawapan dia. Ting. Perkara asas kepada iman kita. Okey, jawapan sini adalah asas. Rukun iman ialah perkara asas kepada iman kita. Ayat seterusnya, umat Islam ... mempercayainya. Okey, jawapan kat sini apa dia? Umat Islam wajib ke? Umat Islam akidah ke? Umat Islam beriman? Jawapan dia, umat Islam wajib mempercayainya. Mempercayai apa? Mempercayai rukun iman. Okey. Jika tidak ... dengannya boleh rosak. Susah ni. Okey. Tak apa, Ustaz bagi jawapan lagi, Ustaz baca pula kan.
Jika tidak beriman dengannya, apa akan jadi? Akidah boleh rosak. Macam saya cakap tadi, akidah ni pegangan kita sebagai umat Islam. Okey, kita baca ayat penuh dia. Rukun iman ialah perkara asas kepada iman kita. Umat Islam wajib mempercayainya. Jika tidak beriman dengannya, akidah boleh rosak. Okey, siaplah. Ini jawapan dia. Nanti kamu dalam buku kamu boleh tulis macam Ustaz tulis ni. Okey, senarai rukun iman pula. Rukun iman yang pertama apa dia? Beriman kepada Allah. Okey, yang pertama beriman kepada Allah. Dan yang kedua beriman kepada apa tu? Para malaikat. Okey, yang nombor 2, rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab yang Ustaz sebut tadi tu lah. Ada 4 kitab dalam agama Islam. Yang ada dalam ni hanyalah kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Sudah diubah suai oleh puak kafir zaman dulu lagi kan. Sampai lah tak ada dah lah. Tinggal kitab Al-Quran sahaja. Dan rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Contohnya siapa? Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan rasul kita. Siapa rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Sulaiman dan yang lain lagi. Lepas tu yang kelima beriman kepada hari kiamat. Yang Ustaz cakap tadi tu, lepas kita mati kita akan dihidupkan kembali. Maka itulah hari kiamat. Dan yang last sekali, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Ketentuan Allah, ketetapan Allah. Kita percaya, kita beriman kepada qada dan qadar. Okey. Jadi setakat tu dulu kelas kita untuk hari ini. Apa-apa persoalan boleh WhatsApp Ustaz terus. Setakat tu sahaja kelas kita. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.